Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam penghujung bab satu, yaitu tafsiran dalam sejarah. Apakah tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam sejarah berarti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sebuah sumber yang berkaitan dengannya. Maka apakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Tafsiran tentang sesuatu peristiwa sejarah yang sama mungkin berbeza antara sejarawan. Perbezaan wujud disebabkan pemilihan sumber yang berbagai, perbezaan pandangan, perbezaan ideologi, dan tujuan penulisan. Walau bagaimanapun, penafsiran dan penerangan yang objektif atau tepat menjadi matlamat utama seorang sejarawan. Apakah kepentingan pentafsiran dalam sejarah? Menggalakkan kita menggunakan berbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Mengajak kita menilai sesuatu peristiwa yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeza. Mendorong kita berpikir terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan berbagai sumber sejarah. Apakah contoh tafsiran dalam sejarah? Bagaimana kita mentafsir peristiwa penentangan Haji Mat Hasan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan? Pengaji tempatan melihat faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil yang diperkenalkan oleh pihak British membebankan orang ramai. Bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dianggap sebagai pemberontakan. Kepentingan mempelajari sejarah. Sejarah mampu memberi kefahaman tentang masyarakat, negara, dan dunia kepada kita melalui penyelidikan, penolakan bukti, dan empati pada peristiwa sejarah. Unsur perpaduan dan semangat kebangsaan akan menjelma dalam diri kita. Oleh sebab itulah, kita perlu mengaplikasi ilmu sejarah dalam kehidupan kita. Iktibar daripada peristiwa lalu akan mendorong kita untuk bertindak lebih berhati-hati pada masa depan. Mengenal asal-usul. Dengan mempelajari sejarah, kita akan mendapat mengenal asal-usul keluarga dan negara kita. Di samping itu, kita dapat memahami adat istiadat, tradisi, dan budaya bangsa kita. Mengambil iktibar. Sejarah membawa pengajaran dan iktibar daripada peristiwa lalu. Mereka tidak mempelajari sejarah, berkemungkinan akan mengulangi kesilapan masa lalu. Memupuk patriotisme. Sejarah mengajak kita menghargai warisan negara untuk dihayati oleh generasi akan datang. Hal ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotik. Mengukuhkan perpaduan. Kekuatan sejarah amat penting kepada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum di negara kita. Sejarah juga mampu menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dalam menjaga dan meneruskan adat rasa dan tradisi negara kita. Membangunkan negara dan bangsa. Melalui sejarah, kita dapat mengekalkan kegemilangan yang dicapai oleh negara. Kita juga akan lebih memahami budaya dahulu, budaya kini untuk dijadikan perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Melalui sejarah, pemikiran kritis dan analitis dapat ditingkatkan. Di samping itu, kita dapat membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa. Sejarah juga akan mendorong seseorang memahami peristiwa sejarah lebih empati. Jelas bahawa dengan mempelajari sejarah kita mampu mendidik generasi akan datang mencintai negara, bersifat empati di samping meneruskan kegemilangan tamadun bangsa Malaysia. Baiklah, kita masuk kepada bahagian terakhir, iaitu nilai patriotisme dan iktibar. Memahami sejarah dapat membentuk warga negara yang mempunyai jati diri dan kepentingan yang mulia. Semangat patriotik seseorang dapat dilihat daripada kepatuhan terhadap norma dan undang-undang negara. Sejarah boleh dijadikan iktibar dan pengajaran untuk kehidupan pada masa yang akan datang. Untuk diri dan keluarga, supaya lebih menyayangi diri dan keluarga melalui cara hidup yang baik. Dan untuk negara, mengetahui sejarah dapat meningkatkan patriotisme, mengukuhkan perpaduan dan menjadikan kita patuh kepada rukun negara. Baiklah, tamat untuk bab 1. Kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang di dalam bab 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.